Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak semua. Hai, apa khabar? Cikgu harap anak-anak murid sentiasa sihat walafiat. Al-maklumlah sekolah pun dah buka. Dapat berjumpa kembali dengan rakan-rakan yang kamu rindui. Dapat berjumpa kembali dengan guru-guru yang kamu sayangi. Dapat melihat semula tempat-tempat duduk yang menjadi tempat kamu belajar. Khususnya meja kursi kelas O. 7 bulan kamu tinggalkan. Jadi, apapun kita akan terus belajar, tapi kita santai. Hari ini cikgu nak menyampaikan satu cerita, mungkin kita boleh ambil pengajaran daripada cerita ni. Cerita ni bertajuk, orang miskin lawan orang kaya. Secara logiknya, mungkin murid berkata, cikgu orang kaya lah menang, dia banyak duit. Orang miskin susah, pasti dia kalah. Adakah itu keputusannya? Jadi ini ada satu cerita. Cerita, apa pengajaran yang kita nak ambilkan? Dipendekkan ceritanya, pada suatu hari, ada seorang lelaki kaya yang dalam perjalanan pergi ke satu tempat untuk bermesyuarat. Kerana mesyuarat ni penting, akan menentukan sama ada beliau dapat memenangi projek ini ataupun tidak. Jadi dia perlu hadir. Beliau perlu hadir mengikut masa yang telah ditetapkan. Ditakdirkan malam tidak berbau. Dalam perjalanan pergi ke sana, kereta mewah yang dipandunya rosak. Jadi bila dah rosak, dia berhenti tepi jalan. Dia tak tahu nak baiki. Dia tak ada driver. Dia hanya ada telefon bimbit. Dia pun tak boleh panggil bengkel. Bengkel jauh. Kalau dekat jalan biasa, mungkin ada bengkel-bengkel yang berdekatan, boleh dipanggil. Ini di lebuh raya. Cikgu rasa kamu pun pernah melalui lebuh raya, tengok kereta rosak dan sebagainya. Kereta terpaksa tunggu. Telefonlah syarikat Plus. Syarikat Plus kata, tunggu jauh. Ikut giliran. Siapa yang panggil dahulu? Ada kereta lain rosak. Orang kaya ini dah marah syarikat Plus ni. Kenapa tak boleh datang dengan segera? Dia kata masa tu penting. Cik kena tunggulah. Encik baru telefon. Tadi ada orang sebelum ni telefon. Kami pun selesaikan dia. Baru tunggu gila. Agak berapa lama? 1 jam. Oh, dia dah panik, dah habis dah apa semua. Dia membebek apa semua. Nak tak nak, tak ada pilihan. Dia terpaksa tunggu. Tunggu di situ dalam keadaan marah. Okey. Betul dah hati mungkin kata, bengkel yang telah aku hantar servis dan sebagainya, kenapa buat tak betul? Macam-macam. Terlintas dekat hati ni. Bila projek ni akan dimenangi oleh orang lain dan sebagainya. Nak ditakdirkan dalam keadaan dia marah-marah ni, duduk dalam kereta dah rosak, duduk dalam kereta dan panas dan sebagainya, pakai baju kot, buka terleleher dan sebagainya. Lalulah seorang miskin yang dalam perjalanan nak balik ke rumah dia. Lelaki ini adalah seorang mekanik. Tapi dia tak ada apa pun. Sebab tempat kerja dia, peralatan semua dekat ditinggalkan tempat kerja. Lelaki ini hanya menaiki sebuah motosikal buruk. Jadi orang miskin, bila jumpa orang kaya, dah pastilah orang miskin ni nak tolong. Tengok semangat nak membantu dan sebagainya. Berhentilah dekat kereta orang kaya ni. Assalamualaikum. Kenapa encik berhenti kat sini? Mestilah sebab kereta saya ada masalah. Dengan marahnya kata, cik, boleh saya bantu? Dia tengok orang ni, Allah, dah lah susah. Miskin, motor buruk, nak bantu apa? Okey, dalam hati dia kata, cik, kalau encik izinkan, saya akan cuba bantu sedaya upaya saya. Tengoklah, saya sendiri tak boleh bagi, apakah kamu lagi? Dia belagak, sombong. Orang nak bantu, dia sombong pula, marah-marah pula. Jadi orang miskin ni pun bukalah bonet. Tengok apa punca kerosakan sehingga kereta ni tidak boleh digunakan. Jadi mekanik, dia ada ilmu. Kereta dengan dia tu tak dapat dipisahkan, mainan dia je. Dia tahulah apa punca kerosakannya. Dia buka-buka, dia ambil lah satu hammer aja. Dalam motor dia ada satu hammer. Pemutar skru hammer tak tahu. Habis kurang begitulah dia katakan. Dia pun ambil lah tu. Ketuk-ketuk kat bateri. Rupanya ada longgar dekat bateri tu sebab tu tak berfungsi. Itu je puncanya. Dia ketuk-ketuk. Yang orang kaya ni pun ada kat dalam tu. Cik, cuba encik start. Orang kaya ni macam tak percaya. Apa benda lah tadi. Dia hanya ambil pemutar skru ataupun ni tukul ya, ketuk-ketuk, takkan boleh start. Sudahlah, tak payahlah. Tutup balik dia kata. Cik, cuba start. Orang kaya ni pun start. Boleh. Dengan serta-merta wajahnya gembira. Orang miskin ni pun kata, encik tutup. Nanti saya ketatkan balik. Dia pun ketat.
Okey, cuba sekali lagi. Oh, start boleh. Jadi orang kaya pun dah seronok. Mungkin dia sebagai balasan, orang kaya banyak duit kan, dia pun keluarlah RM10. Nak bagilah pada orang miskin ni. Sebab kerja dia senang pada andaian. Dia pun keluar RM10, dia nak bagilah pada orang miskin ni. Nah, orang miskin ni, tengok masa ni orang miskin ni nak kenakan orang kaya. RM10, mana boleh. Encik punya kerosakan kereta ni, highway, kalau encik nak tunggu lama lagi. Tak ada nilai RM10. Kos baiki dia RM100, dia kata. Terkejut orang kaya ni. Senang je kamu. Nak RM100. Buat kerja tak sampai 5 minit, nak RM100. Dengan marahnya orang ni kaya kata. Orang miskin kata, Encik nampak mudah. Kalau tak ada ilmu, saya bagi penukul ni pada Encik ketuk, bukannya semakin baik. Kereta ni akan semakin rosak. Jadi nak baiki dia, kena ada ilmu. Orang miskin ni pula basuh orang kaya. Encik bukan mudah. Nilai saya bukan RM10. Nilai saya baiki ni RM100. Kalau encik tak nak, saya buka balik wayang. Okey. Di keadaan tergesa-gesa, dah nak cepat, dia nak pergi mesyuarat dan sebagainya, penting bagi dia. Dia pun keluar dalam RM100. Dia pun bagi pada orang miskin ni. Tapi dengan rasa tak puas hati. Orang miskin ni last kali dia kata, Encik kena ada ilmu. Walaupun encik kaya, tapi kalau encik tak ada ilmu, encik bukan seorang yang hebat. Itu kata akhir dia. Jadi apa kesimpulan kita boleh ambil di sini? Bahawa ilmu tu amat penting. Tengok. Jika kita ada ilmu, kita belajar di sekolah, ilmu kita boleh kita manfaatkan. Cikgu, ada ke belajar bengkel-bengkel ni? Ada. Bagi murid yang minat belajar, habis sekolah rendah, kamu naik ke sekolah menengah, ada sekolah bengkel. Belajar siapa nak jadi mekanik dan sebagainya, baiki motosikal, baiki kereta ni, ada. Di universiti pun semua ada. Sampai ke luar negara pun ada belajar. Belajar ni takkan habis. Jadi nak menjadi seorang hebat, kita kena belajar. Nampak? Mudah je. Kita ada ilmu, kita boleh cari duit. Itu saja yang cikgu nak sampaikan masa ni. Pentingnya ada ilmu. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.